الحمد لله رب الكائنات يعلم ما في تخفي الصدور وما ظهر في الكلمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسوتنا في المحيا والممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhi larangannya. Semoga kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Mengumpul Dosa di Alam Cyber. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kepesatan teknologi hari ini membuatkan semua orang lebih kerap berada dalam alam cyber. Dulu manusia dikaitkan dengan alam nyata, kini alam cyber menjadi tumpuan. Dahulu orang berkumpul untuk bermesyuarat, kini cukup mereka berada di hadapan gadget untuk membuat apa-apa perbincangan. Dunia seolah-olah tiada had dan juga sempadan. Apa sahaja berita dan juga cerita boleh sahaja disebarkan dengan mudah dan cepat. Setiap orang teruja untuk menjadi orang yang pertama menyebarkan berita, sehingga kan mereka tidak hiraukan sama ada cerita itu benar ataupun cerita yang palsu. Sekalipun ada pro dan juga kontranya, fitnah atau tomahannya, mengaitkan atau tuduhan yang bahayanya mengundang dosa berbanding pahala. Dosanya akan terampun sekiranya orang yang disakiti itu memaafkannya. Jika tidak, sebaliknya dosa itu tidak akan terampun dan berpanjangan ke hari akhirat sana nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lainnya. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, segala dosa fitnah dan ghibah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keampunan dosa itu terletak pada orang yang diumpatnya. Sebaliknya, jika tulisan ataupun postingan yang baik, ia akan menjadi tabungan pahala yang terhingga pahalanya. Umpama air yang jernih mengalir, tidak berkesudahan sampai ke hari akhirat. Media sosial merupakan media yang paling berpengaruh dalam menyebarkan maklumat. Sinonimnya disebutkan sebagai viral. Ia bermaksud dikongsi apa jua maklumat yang berupa video, berita dan imej secara pantas melalui internet. Malah ada yang gagal mengawal emosi akan membawa kepada perbuatan caci mencaci. Lantaran itulah dosa fitnah boleh beranak pinak dengan begitu cepat. Apa yang lebih membimbangkan, ia amat mudah tersebar tanpa diminta, bahkan ia dapat dicapai hanya di hujung jari sahaja. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dewasa ini media sosial dianggap khazanah yang mensajikan beraneka maklumat. Laman sosial seperti mana Facebook, Twitter, Instagram, blog dan sebagainya telah memudahkan perhubungan antara manusia. Masyarakat awam semestinya memastikan maklumat itu ditapis terlebih dahulu. Ilmu agama bertindak sebagai penapis minda dalam membentuk minda yang sihat dan juga sejahtera. Namun di sudut lain, ramai yang gagal mengawal diri, lantas terjebak dalam dosa disebabkan kemudahan cyber yang canggih. Ramai orang yang mengumpul pahala di alam nyata, tetapi muflis ketika mana menggunakan gadget cyber sendiri. Hari ini ramai yang tidak terasa malu dan juga ramai yang tidak berasa takut melakukan kejahatan dalam alam cyber, kerana mereka boleh bersembunyikan diri di sebalik teknologi yang canggih itu. Namun hakikatnya mereka tidak dapat meloloskan diri di akhirat kelak. Anggota badan mereka sendiri akan menjadi saksi di akhirat kelak, seandainya kita tidak mampu menjaga anggota kita membuat perkara yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Kini penggunaan laman sosial untuk menyebarkan fitnah mudah berlaku dan mudah tersebar dalam pelbagai saluran media massa dan juga media elektronik. Bahkan ianya semakin berleluasa melalui laman-laman sesawang atau blog atau laman-laman sosial seperti mana Facebook dan juga Twitter. Janganlah kita menjadikan alam maya sebagai wakaf dosa kita. Senantiasalah kita berwaspada agar perkara yang diviralkan tidak boleh mengundang fitnah. Sejak akhir-akhir ini kita melihat fenomena membuka keaiban diri sendiri atau orang lain secara terang-terangan menjadi barah dalam masyarakat kita, malah tanpa rasa bersalah pula. Dan juga mereka yang diwar-warkan kepada umum, orang Islam dilarang keras membuka keaiban orang lain walaupun dianggap sebagai musuh yang tidak disukai. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, umat Islam kini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gejala fitnah semakin berleluasa dan semakin pantas. Ia ditambah pula dengan adanya pelbagai platform media sosial dan juga internet di hujung jari. Sejauh mana dan sehebat mana pun kemajuan teknologi, umat Islam seharusnya selari dengan tuntutan agama dan juga syariat Islam. Apatah lagi Islam itu sesuai sepanjang zaman hingga ke hari akhirat. Justru panduan syarak semestinya diikuti dan juga dipatuhi. Sekiranya berlaku penyalahgunaan di alam cyber ini, akan membawa kepada beberapa perkara yang negatif. Yang pertama, ia boleh menimbulkan keburukan kepada seseorang, mungkin boleh mengaibkan diri keluarga individu tertentu. Yang kedua, ia juga boleh membawa kepada perasaan benci dan bermusuh sesama sendiri, ekoran dari sebaran fitnah tersebut. Ketiga, perbuatan itu boleh membawa kepada gangguan emosi dan juga psikologi orang yang terlibat. Keempat, kesan yang paling berbahaya dan merosakkan masyarakat ialah apabila berlakunya permusuhan dan memusnahkan perpaduan dan juga persaudaraan yang sedia ada dalam masyarakat kita maupun di dalam sebuah negara. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita supaya menyelidiki sesuatu cerita yang dibawa oleh seseorang atau yang didengarinya. Kita selaku umat Islam janganlah mudah terpedaya dengan setiap berita ataupun fitnah yang disebarkan. Sebaliknya, kita hendaklah bersikap berhati-hati dalam penerimaan sesuatu berita. Kesimpulan khutbah kita pada hari ini, yang pertama, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah senantiasa menjaga lidah dengan baik agar diredai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Kedua, elakkanlah diri kita daripada menyebarkan fitnah atau tukang viral dengan berita-berita yang berunsur fitnah, palsu, khurafat maupun yang tidak benar di alam cyber. Yang ketiga, setiap maklumat yang diperolehi mestilah diperhalusi dan juga diselidiki terlebih dahulu. Amalkanlah adab-adab Islam ketika mana kita berinteraksi atau menggunakan alam cyber dan juga teknologi maklumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidh min ad-dalalati wal jahalati ila nuril haqqi wal iman wal huda wa ala alihi wa ashabihi alladhi hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummati ila yaumil qari'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim fattaquhu la'allakum tuflihun. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صالح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشة وولي عهده دولي ترأمن أولياتك شرف الدين بدليشة ابن سلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون